والصلاة والسلام على المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan, kita bertemu lagi di teman-teman juga. Terima kasih atas kehadiran tuan-tuan dan puan. InsyaAllah lagi gimana sikit pengumuman. Yang pertama je insyaAllah 2 minggu lagi ada lagi cuti panjang, iaitu hari ni Papan 24 hari bulan 10 hari Isnin. Jadi jemaah kita Cik Amir bin Ahmad, bandar kita akan buat kenduri di Rawang. Dan pada masa yang sama saya pun juga buat kenduri di Kota Baru 8 malam. Walau bagaimanapun tidak ada cara lain lah, kita dengan bergantung kita hanya kepada Allah. Jadi untuk itu selepas isyak nanti saya minta mana yang ada jemaah sama-sama untuk mendoakan majlis saya, majlis Amin dan siapa saja supaya hari kita tersebut tidak ada halangan, berjalan lancar. Sebab apa tuan-tuan, saya pun nampak kenduri pada musim Covid, musim banjir. Tapi alhamdulillah tengah buka doa hari jemaah masjid, tuan-tuan guru saya panggil saya call, minta tolong doa. Alhamdulillah lancar. Jadi pada kamu juga saya minta majlis saya pada 4 bulan 10 nanti berjalan lancar. Kebetulan masuk musim hujan, kita bimbang. Begitu juga untuk yang lain, kemudian saya saja. Amin buat kat sini saya, Amin buat Kuala Lumpur, saya buat di Kota Baru. Jadi oleh bagaimanapun ya, seperti saya maklum, bergantung kita hanya kepada Allah. Jadi kita minta sama-sama jemaah yang ada di sini selepas isyak nanti kita mula solat aja sama-sama, doa sama-sama untuk saya, untuk tuan-tuan dan untuk semua. Saya silakan apa ni yang tak payahkan memimpin doa insyaAllah. Jadi itu saya akan jadi kepada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila kafatil anbiya'i wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in. وثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وعلمائنا وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين. شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزهرنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي.
سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم أما بعد فقال الشيخ زين العابدين بن محمد الفطاني المكي ثم الفلفلاني رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Dan kalamun, artinya arti kalamun berkata-kata. Maka berkata Allah Ta'ala itu tiada dengan haraf dan tiada dengan suara dan tiada dengan satu lughah daripada segala lughah yang baru ini. Lawannya lawan berkata-kata itu kelu. Mustahil Allah Ta'ala itu kelu. Hanya wajib berkata-kata selama-lamanya. Alhamdulillah, para hadirin semua, kita sambung lagi muzakarah kitab Miftahul Murid fi Ilmi Tauhid karangan Syekh Zainul Abidin bin Muhammad Al-Fattani Al-Makki thumma Al-Filfilani rahimahullahu ta'ala. Dan kita pada malam ini masuk sifat kalah, yakni sifat yang paling payah sekali dalam perbahasan ilmu kalam. Sehingga salah satu daripada 9 sebab kenapakah dinamakan ilmu ni ilmu kalam, salah satu daripada sebabnya ialah banyak ikhtilaf, banyak perselisihan pendapat ulama tentang sifat kalam Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya perselisihan di antara mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan mazhab-mazhab selain daripada mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti Mu'tazilah, Mujassimah, Karamiyah, Hasyawiyah dan sebagainya. Tetapi di dalam mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah sendiri itu banyak berkhilaf juga. Sama-sama ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kerana bahaya nak faham, nak bahas tentang sifat kalam Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi agak payah sikit ni kalau kita tak dengar molek, tak tumpu perhatian molek, boleh jadi bengong dia lagi. Pakai selipat tangan boleh jadi. Tengok orang pakai kaki tu pakai tangan dia bengong dulu, nonyeh atau pon dengar. Tapi kalau kita dengar molek, slow kita hadap insya-Allah. Walau tak dapat faham pada malam ni pun mudah-mudahan kita faham pula pada satu masa nanti kalau ulang-ulang panggil pengajian ilmu tauhid. Baik. Dan kalamun, yakni dan sifat yang ke-13. Yang wajib di atas tiap-tiap mukallaf ma'rifat secara tafsili akan sebagai wajib fardu ain. Supaya sembahyang maghrib tadi fardu ain, maka ngaji ni pun fardu ain. Tak boleh nak tinggal. Yang ke-13 dari segi tertib membela. Dan inilah yang terakhir dibilang di dalam mazhab Asy'ariyah. Jadi mazhab Asy'ariyah ni dia membilang secara tafsili sifat 13. Dan ini qaul yang rajih, yang kuat. Adapun lepas ni kita nak masuk kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. Itu dipanggil sifat maknawiyah. Maka tambah lagi 7 tu jadi 20. Itu qaul yang marjuh sebenarnya, qaul yang lemah. Sebab apa lemah? Susah nak difahami. Susah tak susah nanti minggu depan, bulan depan lah aku nak tengok lah nak ngaji kaunuhu tu. Orang hak jauh balik menerang pun terbelit lidah kadang-kadang nak menerang nak ni. Balik orang mengaji tak tahulah. Tu. Jadi qaul yang rajihnya, yang kuatnya sekat 13.
Sebab apa? Sebab mudah nak faham. Ringan 13 dengan 20 tentu dah banyak 20 pada 13. Orang bodoh kata 20 sikit pada 13 tu kena mengaji tadika balik bila pula lah. Tentu dah sifat 13 lebih sikit daripada sifat 20. Maka lagi sikit, lagi kuat, lagi memudahkan orang. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tuhan tidak berat di atas mukallaf ni, melainkan perkara yang berat tu mampu mukallaf nak pikul. Itu tengok. Paru 20 tak mampu kau. Mampu juga tapi berat sangat. Itu itu lagu tu. Baik. Apa sifat yang ke-13 dari segi tartib membilang yang wajib di atas tiap-tiap mukallaf ma'rifat, mengenal dengan secara tafsili, dengan secara terperinci, yakni huraian satu persatu beserta dengan dalil, ialah kalamun, ialah sifat kalam. Masdar daripada takallama yatakallamu, takalluman kalaman. Itu masdar daripada takallama yatakallamu, takalluman. Takallama yatakallamu, takalluman, takallum kalaman. Gitu. Tu. Apa artinya kalam? Terjemuh daripada Arab, saling bahasa ke Melayu. Itu arti naqalal kalam minal lughatin ila lughatil ukhra. Pindah perkataan daripada bahasa Arab ke dalam bahasa Melayunya. Dia kata sini berkata-kata. Ini payah lagi nak faham ni. Kena bubuh lagu ni. Berkata-kata nafsi, begitu. Berkata-kata nafsi, yakni berkata-kata yang dibangsakan pada zat Allah Subhanahu wa taala. Bukan kecek semua tidur dah. Berkata-kata nafsi maknanya berkata-kata yang dibangsakan pada zat Allah taala. Tu dah. Kalau di kita makhluk ni, kalau saja ni sebagai nak mendekati faham. Contoh di kita makhluk ni ialah hadithun nafsi. Kita duk cakap dalam hati, monolog. Orang tengok cerita Indo ni tahu lah. Ada banyak monolog kecek dalam hati. Itu ni kecek dalam hati itu dia panggil kalamun nafsi ataupun hadithun nafsi. Kecek dalam hati. Duk kedai tu tengok ke menu, nampak sedap dalam hati lah, tidak kecek mulut. Apa sedap kaki order tak serupa dengan hak tu tulis di buku, hak gambar di menu. Malah aku order lain kecek hati ni. Kalau kecek hati tu dia panggil hadithun nafsi atau kalamun nafsi. Kalau Allah tak boleh kita sebut hadithun nafsi, kena kata kalamun nafsi. Berkata-kata yang dibahasakan pada zat Allah Ta'ala, bukan kecek sengerti lagi dah. Tu jadi terjemuh kalam kepada berkata-kata, yakni berkata-kata nafsi, berkata-kata yang dibahasakan pada zat ni, dia panggil terjemuh ambil takluk selalu, hijau selalu dah. Iaitu takluk tanjizi qadim. Tanjizi qadim. Apa tanjizi qadim? Lulu sedia kala. Sedia kala lagi Tuhan siap dah. Yu'iddu kalaman. Tuhan telah mempersiapkan apa yang dia nak kecek dengan hamba dia. Belum hamba dia ada lagi. Tuhan siap dah. Nak kata ke umat Nabi Musa lagu ni, nak kata ke Nabi Musa lagu ni, nak kata ke Nabi Muhammad lagu ni, ke umat kau penduduk syurga nanti dalam syurga lagu ni. Tuhan nak khitab siap. Sedia kala lagi. Itu makna yu'iddu kalaman, mempersediakan, mencadangkan akan kalam, akan berkata-kata yang bahasa nafsi, sedia kala lagi. Tu. Bukan kecek seperti dah. Muka makhluk tak ada lagi sedia kala. Contoh lebih dekat perang lagi, seumpama kita. Bila kita tahu kata kita ni boleh anak. Kita ni ada dah dalam hati kita hadithun nafsi. Hak cakap dalam hati kita apa?
Nanti anak aku besar, umur 7 tahun, aku nak suruh dia semaya, aku nak suruh dia baca Quran, aku nak suruh dia mengapa Quran 10 tahun, aku nak hantar dia pondok, nak wijan dia alim. Aku ada perut ni. Tapi suruh dah lagi, kecek dah lagi ke anak. Dok kecek lagi, kalau kecek dah bodoh lah orang tuanya. Anak baby lagi dia kata ni. Apa Quran? Kuat-kuat kalau tu bila dua umur nak suruh. Nah, tapi siap dah kita nak cakap tu. Siap dah ada dalam perut kita. Itu sebagai contoh nak mendekat faham saja. Jangan duk faham Tuhan ni duk kecek lah hati bukan. Tapi gapo Tuhan nak kecek pada makhluk dia, siap dah. Tu dia panggil kalam nafsi dengan makna nafsani dia panggil. Ayat sikit kata ayat. Kalam nafsi dengan makna nafsani. Banyak. Qadim, tak berhuruf, tak bersuara, tapi banyak setara mana? Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Ada Al-Quran sebut. Qul, katakanlah, hei Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, royak ajar pada manusia ni, keping pada manusia, ceramah ke manusia ni. Itu makna qul, katakanlah, hei Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lau kanal bahru midadan li kalimati rabbi, kalaulah air laut ni menjadi dakwah untuk menulis kalimatu rabbi. Apa kalimatu rabbi? Jadi kalimatun nafsaniyah, kalam-kalam yang Allah Ta'ala siap untuk khitab kepada hamba dia. Nah, lanafidal bahru an tanfada kalimatu rabbi, nescaya kering dulu air laut sebelum siap ditulis sekalian kalimah-kalimatun nafsaniyah Allah. Walau ji'na bimithlihi madada, walaupun ditambah lagi air laut seumpama air laut yang kering tadi untuk dijadikan dakwah menulis kalimatu rabbi, yakni kalimatun nafsaniyah pun dia panggil, kalam nafsani pun dia panggil, kalam nafsi pun dia panggil. Ini pening itu banyak nama kena kau tulis. Ini dia terjemah apa? Berkata-kata, jadi berkata-kata nafsi atau kalam nafsi atau kalam nafsani. Boleh tak? Nafsani menunjuk kata alih nu lil mubalaghah. Sangat banyak kalam yang dibasarkan pada zat Allah Ta'ala tu, sangat banyak sehingga kering air laut, habis kayu balak jadi peng, jadi pensel, jadi peng, pena untuk tulis. Dah layak ada lagi. Apa dah layak? Ingat. Ada siapa ingat tak? Waktu Tuhan sebut dengan syajar, sebut pokok jadi pena, laut jadi dakwah untuk tulis kalimatun nafsaniyah Allah. Keringnya, kering dulu air laut, habis segala pokok dulu jadi pen, tak habis lagi kalimatun nafsaniyah Allah Ta'ala. Itu dia panggil berkata-kata nafsi, atau boleh juga kita kata mempersediakan akan kata-kata, boleh juga kata itu. Atau boleh juga kita kata cedek nak kecek. Payah tu. Itu payah dah. Bahasa sepit, bahasa dikul ibarah kita nak kata. Itu dia panggil berkata-kata. Artinya ibarat daripada ta'luk tanjizi qadim, sifat kalam. Lepas tu sifat kalam hak ngoti-ngotinya dia panggil kalam nafsi juga, tapi dengan makna kalam ismi. Banyak nak bayar. Banyak sikit nak bayar. Ada whiteboard. Whiteboard di situ jauh pula. Ada hak tulis dah, biar buat sendiri whiteboard dalam kepala otak kita. Bayangkan ada whiteboard dalam kepala otak kita, tulis kalamullah. Lepas tu buat cabai bidah. Cabai bidah. Pak, kalam nafsi bimakna ismi. Satu, kalam nafsi
bimakna nafsani au kalimatun nafsaniyah. Itu dah. Ini. Jadi hak kalam nafsi dengan makna ismi. Ismi ini nama bagi satu makna yang ada di zat Allah Ta'ala. Inilah hak sepatutnya dikehendaki dalam perbahasan ilmu usuluddin, yang diterjemah oleh Syekh Wan Ismail bin Abdul Qadir Al-Fattani Al-Makki, yang dikenali dengan Syekh Pak Dok Mekah, di dalam kitab Baquratil Amani. Dan sekalian anak-anak murid beliau, ramailah anak-anak murid dia ni, kebanyakannya buka pondok di Fatoni, di Malaysia kita ni, semuanya anak-anak murid pada Mekah, dengan terjemahan kalam, artinya perkata, atau perkata. Perkata atau perkata. Ya, sebab sifat ma'ani ini semua satu. Kita ulang balik. Qudrat artinya berkuasa, bukan berkuasa. Kalau qudrat erti berkuasa, itu bukan sifat, itu ta'alluq, hijau bagi sifat. Iradat artinya penentu. Itu memberi makna satu tu. Sebab kita mengaji dah dalam sifat salbiyah, Allah tu wahdaniyah, bersangatan esa, tunggal ia Allah pada zat, pada segala sifat, pada segala af'al. Apa pada segala sifat? Yakni sifat Allah tu banyak, tapi satu-satu jenis saja. Mana? Satu kudrat, tak ada 2, 3 kudrat, 4, 5 nek iradat, tak ada itu. Satu kudrat, satu iradat, satu ilmu, satu hayat, satu samad, satu basar, satu kalam. Lepas tu kalau terjemah Melayu dengan terjemah yang dulu, satu kudrat artinya satu berkuasa. Allah lemahnya Tuhan. Satu je Tuhan berkuasa. Buat apa Tuhan berkuasa satu tu? Buat bumi satu. Lepas tu langit siapa buat? Wasak makna kalau kita pakai berkuasa. Jadi satu berkuasa. Itu. Ada pun berkuasa banyak. Tuhan berkuasa buat langit, bumi, gunung, ganai, bukit, bukau, gajah, himas, segala mereka mungkinat ni semua kuasa Tuhan belaka. Kekuasaan Tuhan belaka. Tuhan berkuasa belaka. Mengada, menyada, menghidup, memati, mengangkat, menjatuh. Tuhan kuasa dia belaka. Banyak dah kuasa Tuhan. Banyak kekuasaan Tuhan. Kuasa Tuhan berkuasa banyak, tapi dengan satu sifat berkuasa yang ada di zat Allah Ta'ala. Ini ahli sunnah gitu. Buka dalam kitab Syarah Arba'in An-Nawawiyah oleh Imam Ibn Hajar Al-Haytami, iaitu namanya syarah dia Fathul Mubin kalau tak silap, Bisyarhil Arba'in An-Nawawi ni. Nah, dia sebut apa? Iaitu sepakat ijma' di kalangan ulama ahli sunnah wal jamaah mengisbatkan di zat Allah ada, dia panggil mabadi'us sifat, mabda' bagi sifat. Mabda' ni tempat terbit, tempat hasil. Mana? Berkuasa tu mari di mana? Punca dia berkuasa. Gitu. Iradat terjemah menentu pun satu Tuhan menentu. Allah. Nah, lain siapa menentu? Satu penentu, menentu tu banyak. Satu pengetahuan. Mengetahui itu banyak. Kalau kata ilmu artinya mengetahui. Satu mengetahui Allah. Allah jahilnya Tuhan. Satu je Tuhan tahu. Lepas tu kita aku tahu banyak. Betul tak? Fizik, kimia, biologi, banyak. Nahwu, sarah, makni, bayar, badai, istiqaq, wadah, usulul fiqh, qawaid fiqh, ulumul hadis, masalah hadis. Ilmu jarh wa ta'dil, ilmu maghazi sirah. Nah, banyak kita tahu banyak. Tuhan saja mengetahui. Bergerak tu. Lepas tu, hak mana hak satu? Pengetahuan tu satu. Mengetahui banyak. Allah Maha mengetahui segala perkara dengan bersepakai di zatnya satu sifat pengetahuan. Itu. Sama juga pendengaran, penglihatan. Itu betul. Mendengar, melihat banyak. Tiap-tiap benda ada Tuhan dengar, Tuhan lihat belakang. Begitulah kalam. Kalam dengan makna mabda' bagi kalam, yakni satu sifat yang ada di zat Allah Ta'ala,
kita nak terjemuh dalam bahasa Melayu ni speak cakap, maka Syekh Pak M sebut terjemuh kalam dan nafsi dengan makna ismi ialah berkata. Satu sifat. Berkata tu satu sifat yang ada di zat Allah Ta'ala. Satu lah, tak banyak. Kalau kata tu berkata-kata, banyak jadi berkata-kata. Nampak tak? Sedangkan semua sifat Allah tu satu-satu jenis saja. Hak tu jadi pening kan? Kalau kita mengaji kita Arab, lepas tu capur kita Jawi gini. Kalam artinya berkata-kata. Apa dia berkata-kata? Sifatun wujudiyatun qadimatun baqiyatun qaimatun fi zatillahi ta'ala. Jadi pening. Berkata-kata itu ialah satu sifat. Satu. Berkata-kata banyak. Ganda lepas tu satu pula. Kayak pening lagu tu. Ni orang panggil ulama dulu dia tasahul ataupun tasamu, bermudah-mudah. Sebab apa? Sebab kalau kita ingkar perkata, pendengaran, penglihatan, pengetahuan, penentu, berkuasa, tak jatuh kafir. Bahaya tak jatuh kafir. Sebab tu Mu'tazilah tak kafir. Sebab Mu'tazilah dia ingkar sifat. Sebab tu Mu'tazilah dipanggil Mu'attilah, kelompok yang mentaktil, yang mengkosongkan zat Allah daripada sifat. Lepas tu Allah berkuasa, menentu, melihat, mendengar, berkata-kata. Hak tu ijma'. Tak ada siapa dia hak ingkar. Ingkar berkata-kata, kafir. Ingkar mengetahui, kafir. Ingkar melihat, mendengar, kafir. Ingkar menentu, berkuasa, kafir. Tapi kalau ingkar penentu, berkuasa, pengetahuan, pendengaran, penglihatan, perkata, tak kafir, tapi pasif mubtadi'. Jadi ulama dulunya barangkali nak mengurangkan orang panggil, sekurang-kurang orang mengaji ilmu tauhid itu tak jatuh kupu. Gitu paling kurang di etikot Tuhan berkata-kata pada ijmu', waktu kali ijmu'. Tapi kalau mengaji setakat Tuhan berkata-kata, tak naik level ahli sunnah. Mu'tazilah pun Tuhan berkata-kata, Mujassimah pun kata Tuhan berkata-kata, Hasyawiyah pun kata Tuhan berkata-kata. Hak beza dengan ahli sunnah wal jamaah, ahli sunnah mengisbatkan di zat Allah ada sifat perkata. Beza tu. Jadi kalam nafsi ada dua. Nafsi ismi, nafsi nafsani. Tu. Nampak dah? Nafsi lah kau dia panggil. Kalau hak bahasa zat dia panggil. Jadi kalam hak bahasa zat ni dua. Mana? Sifat hak ngoti-ngoti sifat dipanggil kalam ismi. Hak kita terjemuh perkata. Hak ni satu sifat. Sifat tu wujudiyatun, ya bahasa sungguh lagi ada. Lagu mana ada? Lau kushifa annal hijab la ra'ainahu. Kalau Tuhan buka hijab maknawi yang ada di mata telinga kita ni, nescaya kita boleh lihat, kita boleh dengar sifat kalam nafsi, kalam ismi Allah Ta'ala, yakni perkata tu. Yang tak berhuruf, tak bersuara. Sedia kala ada di zat Allah, kekal selama-lama di zat Allah. Di mana kehadar dia? Di zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dia panggil kalam nafsi bimaknal ismi. Sebab apa? Dalam kitab Abdus Salam, Hasyiah Abdus Salam syarah bagi Jawharatit Tauhid, disebutkan sya'a indal mutakallimin isti'malus sifat bimaknal ismi dunal masdar. Masyhur sya'a ni mana masyhur, kecur dah panggil masyhur indal mutakallimin, di sisi ulama kalam, isti'malus sifat, bila sebut kata sifat ma'ani bimakna ismi, dengan makna isim, dunal masdari, bukan dengan makna masdar apa hija dia, bukan dengan makna kerja bagi apa kerja bagi sifat tadi. Kita kata apa nama ni, macam contoh pendengaran, kerjanya apa? Mendengar atau mendengar tu hija, bukan nak di mendengar, naknya di pendengaran. Sama. Berkata-kata tu hija, hak naknya ialah perkata. Perkata.
Tapi bila Tuhan tu ada sifat kalam ismi, kalam nafsi dengan mana ismi, yakni perkata, kita terjemuh dalam bahasa Melayu, tidak berlambatan di antara sifat perkata dengan berkata-kata nafsi yang kita terjemuh apa ni, berkata-kata bahasa zat Tuhan tadi, iaitu kalimatun nafsaniyah atau kalam nafsani, tak ada berlambatan. Seperti ilmu pengetahuan Allah dengan mengetahui Allah, tak berlambatan dua tu. Tuhan ada sifat pengetahuan, sedia kala juga Tuhan Maha mengetahui. Gitu. Bukan kata Tuhan ada sifat pengetahuan, lepas tu mengetahui dalam 2 minit gitu baru Tuhan mengetahui. Oh, kalau gitu mengetahui Allah terdahulu dengan jahil. Mustahil ala Allah. Jadi pengetahuan pun qadim, mengetahui pun qadim. Tapi hak sifatnya ialah pengetahuan. Yang wujudiyahnya sifat pengetahuan, yang satunya sifat pengetahuan. Adapun mengetahui ibarat daripada takluk tanjizi qadim, sifat pengetahuan. Lulus dia kala Tuhan Maha mengetahui. Itu tidak berlambatan di antara sifat mabda' sifat dengan takluk sifat. Mana pengetahuan dengan mengetahui itu part sekaligus. Tuhan ada pengetahuan, automatik dah Tuhan tu Maha mengetahui. Gitu. Sama Tuhan ada sifat berkata, automatik dah Tuhan berkata-kata nafsi. Ini supaya terkeluar daripada fu'ah hasyawiyah. Fu'ah hasyawiyah ni dia etikad kalam dengan qaul tu beza. Mana? Iaitu kalam hanyalah qudratu ala takallum, dia panggil. Kemampuan Tuhan untuk berbicara, untuk berkata-kata. Tapi Tuhan kecek tak? Tuhan berkata-kata dah tak? Tuhan hanya ada kemampuan nak kecek. Tuhan hanya ada kemampuan untuk berkata-kata. Lepas tu Tuhan duduk dia tak tahu nak kata gapo. Tu. Dia panggil apa? Ada as-sukut nafsani ataupun al-afat al-batiniyah. Afat batiniyah ataupun sukut nafsani, diam yang bahasa diri. Itu mustahil Allah. Sebab tu dalam kitab Aqaid An-Nasafiyah disebutkan wal muradu bis sukut wal afat al batiniyah. Wal muradu bis sukut wal afat al batiniyah ni yang dikehendaki dengan diam yang mustahil atas Allah dan penyakit kelu yang mustahil atas Allah tu ialah al-batiniyani, maknanya sukuk nafsani. Bila Tuhan ada kalam nafsani, maka tentu tidak sukuk nafsani. Tuhan berkata-kata nafsani, tentu tidak Tuhan diam yang bahasa nafsani. Apa maknanya sukut nafsani? Bi'alla yuridu fi nafsihi at-takallum, ataupun bi'alla yaduru ala nafsihi at-takallum, dengan bahawa tidak mahu pada zatnya untuk berkata-kata, ataupun tidak mencadangkan pada zatnya untuk berkata-kata. Mana tak tahu gapo, bawa jahil pula Tuhan. Tuhan tak tahu nak kata gapo lagi. Musa ni nak kata gapo dia ikhlak nak laiku nak ada ni, ataupun umat Nabi Muhammad ni aku nak suruh gapo aqimus solah ke, ataupun ayat aku wa atu zakah lah ke, gitu ke? Dah gapo hak Tuhan nak kata kepada hamba dia ni siap dah di zat dia. Tu kenapa hemat tu? Bukan kata nanti ada hamba tu baru Tuhan nak kata gapo. Kalau gitu Tuhan tu diam nafsani. Dia lama mana dah dia, tak tahu nak kata gapo. Kita boleh jadi kita. Duduk kedai kopi tu kan nak order gapo. Nak order gapo? Hati lu tengok lu nak kata gapo. Itu boleh jadi. Senyap dalam perut, tak tahu nak kata gapo. Ni saya nak order ni tapi nak sebut payah. Ni rupa-rupa tak kerti sebut. Boleh jadi. Ataupun kita cedek dah nak kecek gapo ni. Contoh seorang ustaz, dia nak diceramah Maulidur Rasul ni, boleh maulud ni, siap dah.
Ni ayat Qurannya, ni hadis Nabinya, ni pembukaan mukaddimah, ni isi pertama, isi kedua, isi ketiga. Ini walawak sikit takut dia mau tidur jenera. Nah, tu pengajarannya gapo penutup. Beres. Siap dah lah perut dia. Dia nak ceramah gapo. Nah, bawa ceramah gelegung, tiba-tiba mari tok guru dia. Tok guru dia mari dalam ceramah. Agak-agak lagu mana? Hilang air gapo dia cakap dah nak kacak dia. Off door tok guru aku mari. Oh tua hamba tak reti nak kacak lah. Tok guru hamba mari weh. Hamba hilang habis gapo nak kacak. Tu boleh jadi kita. Tuhan dah. Siap dah gapo dia nak kacak tak hilang. Bahkan banyak. Dan kalau dijadikan dakwah segala air laut untuk ditulis kalimatun nafsaniyah tadi, kalam nafsani tadi, kering air laut tak habis lagi kalam nafsani Allah Ta'ala. Nah, walau ditambah lagi pun tak habis. Teringat tu. Jadi dengan kita isbatkan Allah mempunyai kalam nafsani, iaitu ta'alluq dan jizi qadim bagi sifat kalam, maka terkeluarlah kita daripada kelompok hasyawiyah. Itu fuq hasyawiyah, mereka mengiktikadkan Allah hanya ada qudratu ala takallum, kemampuan untuk berkata-kata. Tapi berkata-kata dah duduk senyap. Nanti ada makhluk barulah Tuhan pun nak kata gapo tu. Ya ayyuhallazina baru nak kata. Jadi Tuhan tu jahil katik lah. Baiklah, Tuhan jahil. Mustahil ala Allah. Betul tak? Mustahil ala Allah. Itu tengok. Jadi kalam Allah terbahagi dua dah. Satu kalam nafsi, yang kedua kalam lafzi. Kalau lafzi ni Quran ni. Hak ni baru. Hak ni kita nak tak sempat bicara lagi. Nah, hak kita nak bicaranya hak nak ni nafsi. Jadi secara ijmal, secara umum, kalam Allah terbahagi dua. Wak cabel, wak waibok sendiri dalam pelatak tu. Nah, wak waibok sendiri dalam pelatak. Kalam Allah terbahagi dua secara ijmal. Mana? Kalam nafsi, kalam lafzi. Hak ni qadim, hak ni baharu. Lepas tu kalam nafsi ni cabel bidah pula dua. Tu be. Mana? Kalam nafsi bimakna ismi, kalam ismi. Kalam nafsi bimakna nafsani au kalimatun nafsani niyah. Hak ni kode. Hak mana sifat? Kalam ismi, nafsi dengan mana ismi, berkata. Hak ni kalimatun nafsaniyah atau kalam nafsani, dia panggil ibarat daripada ta'alluq sifat kalam tadi. Siap berkata-kata. Nah, mempersiapkan apa yang nak dikecek. Itu bahasa mudah kamu sebut yu'idu kalaman, adalah kita Arab sebut itu, mempersediakan akan kalam, akan perkataan, akan kata-kata. Tapi hak ni bukan perkataan itu maknanya berhuruf bersudah. Tak ada huruf, tak ada suara. Payah nak bahas gitu. Nah, maka sebab tu dia kata, maka berkata Allah. Berkata sini kena letak dua. Satu lagi, berkata Allah dan berkata nafsi Allah. Dua-dua. Sifat berkata tu sendiri, mabda' sifat kalam tu sendiri, kalam ismi tu sendiri, dan berkata-kata nafsi Allah, yakni kalimatun nafsaniyah atau kalam nafsani tadi tu. Itu tiada dengan tu tukar begitu. Tu. Sebab kalau Arab dia kata laisa biharfin. Laisa biharfin. Jadi ba tu jadi khabar laisa. Ba tu ba zaidah. Kalau khabar laisa ba zaidah. Boleh ba zaidah, tak boleh pakai dengan makna dengan. Kena kata ber. Tu. Salah dengan tu, tak kena. Jadi kritik tu Syekh pula. Nah, jadi tukar. Nah, tiada berharaf. Begitu. Tiada berharaf mana? Tiada bersatu huruf. Jangan kata 2-3 huruf. Alif, boto, sajing, ha, kha. Itu banyak dah. Satu pun alif ke, bo ke, do. Bukan dengan satu huruf. Tu tidak berharap. Itu dah. Jadi perkata Allah tidak berharap. Berkata-kata nafsi Allah pun tidak berharap. Tidak berhuruf. Tidak bersatu huruf daripada beberapa huruf. Tidak.
Payah nak bahas sikit tu. Ini nak menolak kelompok Mu'tazilah dan kelompok Mujassimah. Sebab apa? Mu'tazilah dia kata bila sebut kata kalam berkata-kata sudah sewajibnya berhuruf dan bersuara. Maka bila berhuruf bersuara, huruf dan suara ni hadis baharu. Maka bila baharu, bagaimana mungkin boleh ada di zat Allah Ta'ala? Tak boleh benda baru ada di zat Allah Ta'ala. Maka Allah tidak ada sifat kalam, tidak ada perkata dan tidak ada berkata-kata nafsi, tak ada. Tu. Lepas tu Tuhan kata wa kallamallahu Musa taklima, berkata-kata oleh Allah akan Musa takliman, sebagai berkata-kata ini kecek semati. Tu berkata-kata sungguh hakiki, bukan majazi dah. Kata Mu'tazilah majazi itu. Sebab makna berkata-kata Tuhan ialah Tuhan buat huruf suara yang baru, lalu di pokok Allah Ta'ala jadikan di pokok huruf dan suara keluar daripada pokok. Musa pun dengar pokok kecek. Maka itulah Allah berkata-kata. Ya pelik pok ni. Pokok kecek Tuhan pula kena. Agak pelik pok Mu'tazilah ni pelik. Pokok kecek Tuhan pula kena. Jadi pok Mu'tazilah kata tak ada sifat kalam di zat Allah. Sebab bila sebut kata kalam mesti berhuruf bersuara. Maka huruf suara pasti baru. Maka benda baru tidak boleh ada di zat Allah Ta'ala. Atau Allah Ta'ala kata Allah berkata-kata akan Musa kecek semati, tidak semati, majazi ya. Apa? Tuhan buat di pokok kecek. Pokok bunyi suara keluar huruf. Musa pun dengar pokok kecek. Itulah Allah kecek ya. Weh, pelik kita. Pokok kecek Allah boleh kena nama pula dah. Ku karut tu Mu'tazilah. Lalu Ahlus Sunnah wal Jamaah jawab lagu mana? Bila sebut kata kalam, tak semestinya berhuruf bersuara. Hatta kepada makhluk sekalipun ada kalam yang tidak berhuruf, tidak bersuara. Mana? Tadi hadisun nafsi tadi. Betul tak? Kalau kita kecek monolog dalam hati tu. Kalau monolog dalam hati tu kecek lah tu. Kalam tu. Berhuruf tak? Berhuruf. Ada huruf. Ada dalam ni huruf. Sing. Kalau ada berdarah semua perut ni, jatuh kita ni, keceklah hati. Sa tu kat berdarah lah, berhuruf darah. Pakai hospital Selayar, hospital Sungai Buloh masuk. Apa? Berhuruf. Tajam ke sing tu? Tajam tak sing? Tajam. Baik ni. Berhuruf tak? Keceklah hati. Tak berhuruf. Bersuara tak? Dah. Kalau bersuara tak kena apa pelayan mari ambil order lah. Pakai duduk atas meja tu kat bunyi lah perut kita. Aku nak makan nasi kerabu. Bunyi. Betul pun tulis lah ni. Pak tulis nasi kerabu siapa? Bila aku ada nasi kerabu, bunyi dalam hati pocik tadi. Aku nak makan nasi kerabu dia. Gitu ke? Tak ada huruf, tak ada suara juga. Hadithun nafsi kita tu. Apa panggil kalam tak? Kalam. Innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ilal lisani 'alal fuadi dalilan. Innal kalama la fil fuadi. Innal kalama la fil fuadi. Soalnya kalam itu juga apa yang bercakap di dalam hati. Berhuruf suara tak? Tidak. Patu wa innama ju'ilal lisanu 'alal fuadi dalilan. Hanya dijadikan lidah kita yuya-yuya ni sebagai menunjukkan apa yang kita nak cakap dalam hati kita. Begitu. Faham tak? Jadi hak dalam hati ni panggil kalam juga. Tak berhuruf, tak bersuara. Lagi ke makhluk pun ada kalam yang tidak berhuruf, tidak bersuara, iaitu monolog dia. Hak dia keceklah hati, tak ada orang dengar. Kita tengok koyam nak tengok. Ni. Hak keceklah hati ni. Orang itu dengar tak? Tak dengar. Kalau dengar, kocoh situ ke jawab dia. Mu kata aku koyak deh. Dalam nanti koyak pula tu main kocoh, tak ada dengar. Lalu kata, dah agak ni. Dalam hati dia tu. Monolog tu.
Menolak tu. Menolak dalam hati. Kecek dalam hati. Berhuruf bersuara? Tidak. Kalau di makhluk pun ada kalam yang tidak berhuruf, tidak bersuara, mimba bil aula pelik gapo kalau kalam Allah tak berhuruf, tak bersuara. Tu cara ulama ahli sunnah wal jamaah jawab kepada fuq Mu'tazilah. Lawan bagi Mu'tazilah pula ahli sunnah pun lawan juga, tapi ni lawan sampai kau seberai dek sana. Mana? Fuq Mujassimah. Ada dipanggil juga Hanabilah Mujassimah. Bukan Hanabilah mazhab Hambali tu bukan, tapi oleh kerana lahir daripada perut denyut nadi ulama-ulama bermazhab Hambali, terkadangnya dalam kitab disebut Hanabilah Mujassimah, bukan Imam Ahmad bin Hanbal. Ni ingat baik tu dah. Hanya terkena kepada beberapa kelompok ulama mazhab Hambali yang cenderung kepada mazhab Mujassimah di dalam akidah. Fiqh dia mazhab Hambali, tapi dalam akidah dia cenderung pada Mujassimah. Ada lagi tu. Macam dalam mazhab Syafi'i lah, ada seorang tokoh ulama mazhab Syafi'i namanya Qadhi Husain. Qadhi Husain ni kalau sebut qadhi dalam kitab fiqh, Husain tu Qadhi Husain. Tak ada qadhi tok kadi hak akad nikah kita bukan. Qalal qadhiyu, telah berkata oleh qadhi. Qadhi gapo tak sebut nama. Itlaq Qadhi Husain. Tapi Qadhi Husain walaupun mazhab dia fiqh Syafi'i, akidah dia Mu'tazilah. Ya ada lagu tu. Dia ada pencil lagu tu. Glecor. Zalatil ulama dia panggil. Glecor ulama tu ada. Macam ni juga lah. Hanabilah ni bukan mazhab Hambali. Yang ni tokoh-tokoh mazhab Hambali, tapi akidahnya cenderung kepada Mujassimah. Apa pegangan mereka, dakwaan mereka? Kalam Allah berhuruf dan bersuara. Dia lawan hak Mu'tazilah ni. Memang berhuruf bersuara. Patu baru? Tidak. Kalam Allah berhuruf bersuara dengan huruf suara yang qadim. Ada di zat Allah Ta'ala huruf suara yang qadim. Ya terbabah dua-dua ni. Hak ni pula tak ada kalam di zat Allah. Sebab kalam berhuruf bersuara mesti baru. Tak boleh ada di zat Allah. Hak ni kalam ada di zat Allah, berhuruf bersuara, ya berhuruf suara. Qadim huruf suara tu ada di zat Allah Ta'ala. Karut lah kau tu. Dua-dua tu karut. Ahli sunnah wal jamaah, Allah ada sifat kalam, berhuruf bersuara ke? Tidak berhuruf, tidak bersuara. Tu beza dah. Kalau hasyawiyah pula Allah hanya mampu berkata-kata tapi tak siap. Tidak yu'uddu kalaman. Tidak ada kalimatun nafsaniyah. Tidak ada kalam nafsani. Tidak ada berkata-kata bahasa zat, bahasa diri Allah Ta'ala tu tak ada. Lepas tu kemampuan nak kecek lah, tapi tak kecek macam kita. Kita mampu nak kecek tapi dusnya betul tak? Dusnya tak kecek. Kalau kecek belakang kak, jenuh lah. Pengurusi nak kena bayar belakang. Biar ustaz seorang kecek sudah. Nak kau ni pun kecek habis mic tak cukup. Dak hak lain dia. Itu dia panggil hanya ada qudrah ala takallum, qudratu ala takallum, kemampuan untuk kecek. Tapi tak ada kecek gapo sekara pun Tuhan. Tak siap. Nanti ada mukhatab. Orang hak Tuhan nak tuju cakap, barulah Tuhan pun kecek. Kecek tu bukan kalam. Dia panggil qaul. Lain pula. Dia beza kalam dengan qaul. Itu fuq hasyawiyah. Ahli sunnah wal jamaah tidak. Habis. Tengok. Dan tiada bersuara dengan suara tu, bersuara tidak. Mana? Perkata Allah tidak berharap dan tidak bersuara. Berkata-kata nafsi Allah ibarat daripada ta'alluq tanjizi qadim sifat kalam pun tidak berharap, tidak bersuara, tidak bersuara. Lepas tu beza mana perkata dan berkata-kata nafsi? Bezanya perkata tu ada satu saja. Adapun berkata-kata nafsi amrun iktibari dia panggil. Bukan wujudiyah, amrun iktibar. Mana? Perkara-perkara yang diiktibarkan saja. Tapi amrun iktibari intizai dia panggil. Intizai bukan ikhtirai. Amrun iktibari ada. Amrun iktibari ikhtirai.
Nah, amrun iktibari intizai. Oh, enggak dia pula lah Ustaz kecil. Hani patah payah sifat kalah ni. Nah, amrun iktibari makna perkara hak dikira-kira iktibar sungguh saja pada akal ada dua. Ikhtira maknanya reka betul-betul. Nah, reka betul-betul. Mana contohnya gajah kepala sejuta. Gajah kepala sejuta. Ada tak di zoo mana-mana? Gajah kepala sejuta. Tak ada. Tapi kalau kita pejam mata, gajah kita nampak tak? Nampak. Kepala sejuta, bubuh lah. Siapa cukup juta kepala dia tu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Siapa cukup sejuta di gajah reka kepala dia kita bilang cukup sejuta. Weh, sungguh weh, gajah kepala sejuta mana? Sungguh dia kepala otak aja tak ada di zoo. Itu dia panggil sungguh pada akal, tidak ada langsung pada kharij. Dia panggil apa? Amrun iktibari ikhtirai. Kalau hak dikira-kira sungguh pada akal saja, reka betul-betul. Reka betul-betul. Ada amrun iktibari intizai, dia panggil. Perkara yang sungguh pada akal, tapi intiza. Intiza ni ambil cabut pehe daripada hak wujudi. Mana? Perkata tu. Dia lagi tidak. Habis. Pehe kedak tak tahu dah tu. Hamba nak beli kopi hai pun Allah. Nah, berapa butir kitab lebu. Nah, balik-balik ngangor. Gapolah aku ngaji sat ni dia ni. Nah, bukan senang lah nak faham tu. Nah, tapi Tuhan tidak wajib kita faham. Tuhan suruh kita ngaji. Wajib kita ngaji dia tu ni. Faham tu Tuhan bui. Nah. Anak murid Imam Syafi'i, nama Imam Muzani kalau tak silap dah. Dia mengaji kitab Al-Um karangan tok guru dia Imam Syafi'i sendiri tu 80 kali khatam baru faham. Tu 80 kali khatam baru faham. Sekali khatam tak faham, ngaji pula apa khatam tak faham 3, 4 sampai 80. Tu dia buka. Baru faham. Ada tak boleh nah. Tapi kalau kita ngaji sekali tak faham, aku malas dah. Ambil lah. Ada. Nah, ada. Habis itu. Jadi beza tu. Ahli sunnah wal jamaah beza dengan Mu'tazilah, beza dengan Mujassimah, beza dengan Hasyawiyah. Kalau Mu'tazilah, kalam sifat perkata dan berkata-kata nafsi tak ada di zat Allah. Sebab bagi Mu'tazilah bila sebut kalam mesti berhuruf bersuara, maka huruf suara mesti baru, maka benda baru tidak boleh ada di zat Allah. Maka Tuhan kecek dengan Nabi Musa kau dengan Nabi Muhammad kau secara majazi saja, tidak secara hakiki, iaitu Allah jadikan pada pokok kau pada dinding, huruf suara keluar daripada pokok, keluar daripada dinding, lalu Nabi pun dengar, Musa pun dengar, Nabi Muhammad pun dengar daripada makhluk tadi tu bunyi suara. Itulah Tuhan berkata-kata. Siapa kata? Mu'tazilah. Sesat? Sesat. Mana bagi Mu'tazilah Allah mutakallimun, Allah zat yang berkata-kata, tapi berkata-kata bi'aujadil harfin, bi'aujadil huruf wal aswat, dengan menjadikan huruf dan suara fi syajarah pada pokok. Nah, itu dia panggil dia panggil mutakallim dengan secara majazi. Tak kena tu. Sedangkan Tuhan kata takliman. Nah, kecek semua ti hakiki. Tu. Tu. Lepas tu Mujassimah pula katakan kalam Allah berhuruf bersuara. Lepas tu tak boleh ada rizal Allah. Huruf suara tu qadim. Pula. Huruf suara qadim ada di zat Allah Ta'ala. Huruf dan suara tu qadim. Alif, bata, sajing, ha-kha tu qadim belaka. Qadim pelik. Suara pun qadim ada di zat Allah. Itu siapa? Mujassimah. Hasyawiyah, Tuhan hanya mampu berkata-kata tapi tak siap nak kata gapo. Nanti tunggu orang ada baru dia pun nak kata gani ada ni. Itu Hasyawiyah. Ahlus sunnah wal jamaah, baik mazhab al-Asy'ariyah atau Maturidiyah, tak serupa dengan tiga sesat tadi. Mana Ahlus sunnah?
mengisbatkan di zat Allah ada kalam nafsi bimakna ismi, kalam ismi, iaitu perkata, satu sifat yang ada, yang sedia, yang kekal, yang adanya di zat Allah Ta'ala, yang dengan dia Allah siap berkata-kata pada zatnya, iaitu kalam nafsani. Kalam nafsi dengan makna kalam nafsani. Bila? Sedia kala tak berlambatan di antara perkata dan berkata-kata nafsi. Tak berlambatan. Siap. Yu'idu kalaman tu sedia kala. Bukan hati Nabi Muhammad ada baru Tuhan nak suruh gapo aqimus solah lah. Ha Muhammad aqimus solah. Kata ni wa atuz zakah. Dah. Siap dah. Nabi Muhammad tak dibuat lagi. Umat Nabi Muhammad tak ada lagi. Tuhan siap dah. Tuhan tahu Tuhan nak kata gapo, nak cipta gapo, dan apa Tuhan nak cipta, Tuhan sudah siap. Yu'idu kalaman. Itu mana? Itu dah. Habis itu. Lepas tu apa maknanya wa kallamallahu Musa taklima, berkata-kata oleh Allah akan Musa sebagai berkata-kata senoti, bukan kecek walalak dah. Ini khilaf pula di antara Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dengan Imam Abi Mansur Al-Maturidi. Khilaf. Ini khilaf lafzi ya. Lagu mana khilafnya? Kata Abu Hasan Al-Asy'ari, Tuhan berkecek dengan Musa ataupun berkecek dengan Nabi mana-mana hak Tuhan nak berkecek ni, dengan makna Tuhan buka hijab yang maknawi. Bukan hijab hissi macam ni hijab hissi, ni hijab maknawi. Kita nampak macam tak ada hijab, sebenarnya ada hijab. Tuhan buka hijab, buka tirai yang maknawi yang tak nampak tengok. Di telinga, di mata, di pendengaran Nabi Musa, di penglihatan Nabi Musa ke Nabi Muhammad, tak kira lah Nabi-Nabi mana hak Tuhan nak kecek. Tilkar rusulu faddalna ba'duhum ala ba'din minhum man kallamallah. Setengah daripada Rasul Tuhan lebih tu mereka yang dapat berkata-kata, bermukalamah dengan Allah, berkecek dengan Tuhan. Apa makna Tuhan berkecek? Yakni Tuhan buka hijab, buka tirai yang maknawi, lalu dijadikan pada pendengaran dan penglihatan Musa penglihatan yang baru, yang lain, yang tidak seperti kebiasaan adat. Pendengaran penglihatan tersebut mampu Nabi Musa mendengar dan melihat kalam nafsi dengan makna ismi, perkata tadi yang ada di zat Allah Ta'ala. Zat tak nampak tapi nampak kalam nafsi, kalam ismi, perkata tu nampak. Kalau Nabi Muhammad nampak belaka, sebab Nabi Muhammad satu-satunya dapat lihat zat Allah di malam Isra wal Mi'raj. Itu dah. Musyahadah zat, mukalamah dengan Allah, Nabi Muhammad SAW. Adapun Nabi Musa, mukalamah saja. Dapat nampak sifat perkata Allah. Yang satu, tak berhuruf, tak bersuara. Yang sedia kala. Lalu Allah bagi faham apa yang Allah nak khitab, kalimatun nafsaniyah. Kalam nafsani. Kalam nafsi dengan makna nafsani atau kalimatun nafsaniyah diberi faham kepada Nabi Musa apa hak Tuhan nak khitab. Itulah makna berkata-kata oleh Allah akan Musa sebagai berkecek semati. Gitu. Sekira-kiranya bila Nabi Musa balik dekat umat dia tanya, apa hak Allah Ta'ala firman kata kamu hai Musa? Qala Allah Ta'ala gerung hak tu kalam lafzi, hak tu makhluk lah, hak tu baru dah lah. Hak Musa tadi tak baru tu, hak tu qadir. Perkata dia lihat, dia dengar. Kenapa? Sifat perkata tu wujudiyah. Kullu mawjudin yasihu an yura, yasihu an yasma'. Kata Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, tiap-tiap benda ada, walaupun tak dapat tengok sekarang, tapi sah untuk dinampak, sah untuk didengar. Maka kalam nafsi bermakna ismi, perkata tu wujudiyah, maka sah untuk dilihat, sah untuk didengar. Satu. Lepas tu hak diberi pahal tu kalimatun nafsaniyah. Banyak tu orang siap nak kecek. Bukan semua tu hawi ke Musa belaka, pakar syariat Nabi Muhammad pun Musa bomo hati. Dah, hak tu wujud dah ke Musa. Dia wi pahal.
dia faham. Kalimat nafsaniyah, kalam nafsani, dia faham. Tak berhuruf, tak bersuara. Musa faham. Musa nampak dan dengar sifat perkata Allah yang tak berhuruf, tak bersuara, dan diberi faham kepada Musa apa yang Tuhan nak khitab. Nak tuju cakap. Tu khitab mana tuju cakap. Gapo Tuhan nak suruh, nak lagai, nak janji baik, nak janji buruk, nak cerita ke gapo. Itu dia panggil apa? Min haitsu ta'alluqi. Kalam ni ada kalam amar, kalam nahyi, kalam suruh, kalam lagai, kalam khabar, kalam ikhbar, kalam wa'dun wal wa'idu, janji baik, janji buruk. Itu. Jadi Musa dengar hak tak berhuruf tak bersuara, dan diberi faham juga yang tak berhuruf tak bersuara, tapi kalimatun nafsaniyah, bukan semua doa. Itu katanya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan jumhur Ahlus Sunnah wal Jamaah, termasuk juga salah satu pendapat Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Tetapi di satu pendapat yang lain, Imam Abu Mansur Al-Maturidi dia ada dua pendapat. Yang menyalahi dengan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Mana? Bahkan pendapat ni dipegangi oleh ulama-ulama muhaqqiq, mudaqqik seumpama Al-Ustaz Abu Ishaq Al-Isfirayini, Fakhruddin Ar-Razi, Imam Fakhruddin Ar-Razi. Mana? Yakni katanya Imam Abi Mansur Al-Maturidi di atas pendapat yang kedua dia, bahawasanya sesuatu yang tidak berhuruf, tidak bersuara, mustahil pada adat, bukan pada akal, pada adat nak didengar. Nah, mustahil pada kalau tak berhuruf, tak bersuara, kita boleh faham apa Tuhan suruh. Hei Musa, gapo Tuhan firman? Qala Allah Ta'ala senyap. Mana? Bila harfin wala sauti, tak ada huruf, tak ada suara. Apa kerah umat Nabi Musa nak taat? Mana perintah Tuhan? Betul tak? Maka pada adat terteguh, tak boleh kita nak dengar sesuatu yang tidak ada huruf, tidak ada suara. Pada adat sah saja boleh dengar, tapi pada adat tak boleh dengar. Maka apa makna Tuhan bercakap dengan Musa? Kata Imam Abi Mansur Al-Maturidi dan mereka yang muafakat dengan pendapat ini pun ahli sunnah jamaah juga, yaitu Allah jadikan huruf dan suara yang baharu. Nak sama dengan Mu'tazilah sikit ya tu, nak sama dengan Mu'tazilah. Jadi ada tok guru tua itu di Muzakarah, alim ulama asatizah na'am itu di Pulau Pinang, dia tak faham. Lalu dia tuduh pula pendapat ni Mu'tazilah ni, lorong Mu'tazilah. Tok guru pun tak ada arah lah, marinya tua kok nyanyuk dah. Tua dah ke, dia mari nyanyuk mengamuk, pakai kat ponggol lari tu bik selalu dah. Tak usah duduk dah dalam majlis muzakarah. Padahal ni pendapat ahli sunnah jamaah juga. Tuhan jadikan huruf suara yang baru. Huruf suara tu masuk ke telinga Nabi Musa atau Nabi Muhammad. Lalu Nabi Musa, Nabi Muhammad, kau nabi-nabi mana tak kira, faham apa kalam nafsi dengan makna dengan makna nafsani. Hak Allah siap sedia kala nak tuju cakap gapo kepada dia. Beza tu. Mu'tazilah tak ada kalam nafsani, tak ada. Dan kalam ismi, perkata dan berkata-kata nafsani tak ada. Pakai pokok kecek dekat hotu lah Tuhan kecek ya. Lain tu. Abu Mansur Al-Maturidi kata Tuhan buat huruf suara. Sama orang Mu'tazilah. Buat huruf suara. Lalu huruf suara tu masuk ke anak telinga mustami', pendengar. Lalu pendengar tu faham apa kalam nafsani di zat Allah yang qadim, yang tak berhuruf, tak bersuara, yang siap sedia kala belum ada dia lagi nak tuju cakap, nak tuju perintah, nak tuju larangan, nak cerita apa, nak janji baik, janji buruk apa sedia kala lagi. Tu di zat Allah ada sifat kalam. Jadi seolah-olahnya gini, Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, Imam Abi Mansur Al-Maturidi hanya khilaf lafzi saja. Apa khilaf lafzi? Bukan khilaf hakiki. Hak ni buka hijab, tutup hijab. Tanjizi hadis sifat qudrah. Hak ni jadikan huruf suara yang baru. Tanjizi hadis sifat qudrah. Tapi dua-duanya mengisbatkan di zat Allah ada kalam ismi, kalam nafsi bimakna ismi, kalam nafsi bimakna nafsani. Dua-dua isbat di zat Allah ada sifat kalam. Sama tak dengan Mu'tazilah? Tak sama. Jadi apa pasal tu guru tua mengamuk di temuk?
Nah, hamba tu siap baca kitab siap dah depan. Mu'tazilah aku tak kira. Aku nak kelak. Allah tak ada lah tu guru biarlah tu nak ngamuk pun main dengan tua okey. Buat apa anu. Nah, mudah-mudahannya dia duduk balik menengok. Salah aku sebenarnya. Habis ayam mikir kali. Jadi dua-dua ni Ahlus Sunnah wal Jamaah. Khilaf tu bukan khilaf hakiki, khilaf lafzi saja. Dua-dua mengisbatkan di zat Allah ada sifat kalam nafsi bimakna ismi, kalam nafsi bimakna nafsani. Tak sama dengan Mu'tazilah tu. Mu'tazilah Allah kecek majazi saja. Apa? Tuhan buat di dinding ni bunyi huruf suara keluar. Lepas tu Musa pun dengar. Itulah Tuhan kecek. Ketelek dinding bunyi suara. Tuhan pula boleh nama kecek. Itu Mu'tazilah dia tak ada sifat kalam di zat Allah. Aduh. Baik, habis itu dah. Boleh faham tu dah. Boleh faham tu agak-agak tu. Faham tu. Jadi kalau boleh faham ni hebat dah kita pada tok guru pondok. Sebab ada juga tok guru pondok tak faham. Tak ada arah. Dan tiada dengan satu lurah, satu bahasa daripada segala lurah yang bagus. Kita pergi situ dulu. Panjang ni sifat kalam ni panjang. Sebab pani kita nak bahas sikit kalam lafzi Quran ni. Nah, atau berlaku fitnah Quran makhluk di zaman Abbasiyah sehingga ramai mana ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dibunuh, diseksa dalam penjara seumpama Imam Ahmad bin Hanbal. Kerana itu dia panggil fitnah Quran makhluk. Itu kita sambung semula pula. Wallahu a'lam. Wa ilmuhu ata. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. Wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzu bika minan nar. Wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasuluka nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fattihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.